Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Masih lagi dalam pencarian-pencarian dan di dalam kajian-kajian yang telah pun mula memanaskan otak-otak kita. Jadi senaman otak dah bermula di saat mula menonton YouTube Masa Bayu. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam telah pun saya mengupas dan berkongsi, berdiskusi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang persoalan kemunculan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, suasana kita semakin hari semakin penuh dengan persoalan-persoalan. Dengan suasana yang ada di sekeliling hari ini, kita masih lagi belum mengetahui bilakah masalah-masalah yang sedang melanda dunia hari ini akan dapat berlalu. Adakah ia akan terus berpanjangan kerana berbagai berita yang telah dikeluarkan oleh berbagai sumber. Ada yang menyatakan dalam masa 2 bulan, ada yang mengatakan dalam masa 2 minggu. Dan yang terbaru saya dapat daripada informasi daripada sahabat di US, menyatakan bahawa saintis di US telah memberikan satu lagi informasi terkini di mana dikatakan hingga akhir ujung tahun 2021 baru pandemik ataupun permasalahan yang ada di dunia hari ini dapat selesai dengan secara total. Jadi berbagai-bagai versi tuan-tuan dan puan-puan. Apapun, kita kena berfikir, kita kena mengambil langkah-langkah yang sebaiknya lah daripada hadapi masalah-masalah yang sedang berlaku di dunia pada hari ini. Untuk itu kita sambung lagi pada kisah kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Semalam telah pun saya jelaskan tentang 4 peranan ataupun tanggungjawab yang perlu kita lakukan untuk memastikan Imam Mahdi muncul di hadapan kita. Telah pun saya jelaskan secara langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang peranan-peranan yang perlu kita ambil tentang persoalan penerimaan, menerima hakikat. Daripada penerimaan itu kita harus ada perubahan diri. Daripada perubahan diri itu, maka kita kena menggunakan akal fikiran kita yang Allah telah kurniakan untuk melakukan perubahan. Kemudian daripada akal fikiran itu tadi dah jelas, dah nampak, dah dirancang, maka masuk kepada peringkat yang terakhir, iaitu pelaksanaan. Semua teratur tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang telah saya berikan semua ada aturan. Jadi bukanlah hanya atas satu faktor tersendiri, tapi dia bermula daripada penerimaan dan dia berakhir dengan pelaksanaan. Jadi hari ini apakah lagi yang Masa Bayu nak sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan? Masih lagi berkait dengan persoalan-persoalan topik yang sama, dan telah dijelaskan dan bahawa bukan lagi persoalan tanda-tanda, dan semalam dah dijelaskan peranan masyarakat. Jadi hari ini apakah bahagian yang ingin saya sampaikan juga masih dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi dalam lingkungan yang sama. Cuma apa yang akan saya perincikan pula pada hari ini, kerana selalunya dalam apa juga aspek kita bercerita tentang masalah-masalah, kita bercerita tentang solusi-solusi sekiranya mampu memberikan solusi. Tetapi persoalan yang paling dasar, bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan dengan penerimaan, apa yang nak dilakukan, apa aturan-aturan dia, bagaimana pula dengan persoalan-persoalan yang berkait dengan perubahan, apakah perubahan yang dimaksudkan, bagaimanakah dan apakah yang perlu dilakukan. Yang ketiganya, cara menggunakan akal itu bagaimana, apakah yang dimaksudkan dengan menggunakan akal, dan yang keempat, pelaksanaannya. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada hari pertama sampai hari yang ketiga, dia telah melengkapkan teori-teorinya. 3 hari dah cukup dengan teori. Jadi kita kena masuk pada peringkat practicality pula. Kerana bercakap tapi tidak ada practicality-nya, maka ianya adalah sesuatu yang sia-sia, tuan-tuan dan puan-puan. Nak buat teori boleh, semua orang boleh buat teori,
Tapi berapa ramai yang akan dapat melaksanakan ataupun melakukan proses pembuktian atas teori-teori yang telah diguna pakai. Jadi saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa perkara sekalipun kita kena dapatkan formulanya terlebih dahulu, ya, kena ada sumber rujukannya, kena ada tempat di mana kita akan mendapatkannya secara khusus, ataupun dalam arti kata lain hakul yakin, ya. Hakul yakin ni tak ada rasa lagi lah kerisauan, maka ia adalah sumber yang hak, ya, yang tidak ada perdebatan sebenarnya kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengikuti segala penyampaian dan tauladan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakku yakin itu ada di sini. Persoalan-persoalan untuk meyakinkan diri itu sebenarnya masih ada tali yang perlu kita ikat, ya, tali yang perlu kita pegang, yakni tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lepaskan, kerana dalam apa juga aspek teori-teori yang akan saya sampaikan, jika tidak berpegang kepada tali Allah, maka kita tidak akan dapat memahami apa yang akan cuba saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka perkara yang pertama dalam aspek untuk melengkapkan proses daripada teori kepada praktikal, kita kena ada berpegang kepada sesuatu. Maka pegangan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena menerima hakikat di situ, barulah dapat saya rungkaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berbalik kepada hari ini, topik hari ini adalah practicality-nya. Macam mana nak praktikkan ni sebenarnya? Bercakap boleh tentang persoalan penerimaan. Susah nak terima perkara-perkara yang telah saya jelaskan semalam. Tetapi bagi yang dah boleh terima, saya dah boleh terima dah Tuan Pal, maka hari ini saya akan perjelaskan, bila dah terima, benar ke penerimaan itu mengikut aturan ataupun mengikut hukum penerimaan. Kerana apabila aspek penerimaan itu, dia bukan hanya sekadar terima, tetapi dia ada terima dengan faktor-faktor yang boleh kita laksanakan dalam hidup. Maka ada dua perkara pertama di dalam aspek penerimaan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, terima tidak ada pelaksanaan. Yang kedua, terima dengan pelaksanaan. Maka apabila kita menerima sesuatu dalam aspek terima tidak ada pelaksanaan, maka itu teori, itulah practicality yang perlu kita pegang terlebih dahulu. Kita terima sesuatu perkara, terima dulu, kita lihat, kita pastikan, kita lakukan segala kajian ke atas apa yang kita terima. Maka di situ adalah faktor yang pertama, terima, belum lagi pada pelaksanaan, ya. Jadi apa juga yang tuan-tuan, ya, puan-puan perolehi di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan, terima terlebih dahulu. Maksudnya, tak kiralah apa pun yang ada yang kita lihat, terima bukan bermakna kita akan lakukan, kita akan membuat terus atas apa yang kita terima. Kerana dua perkara yang perlu kita pegang di sini, terima dan laksana. Terima tanpa pelaksanaan. Kenapa kaitan-kaitan ni semua tuan-tuan dan puan-puan yang saya nak ceritakan tentang practicality, tentang kisah kemunculan Imam Mahdi? Sebab apabila sampainya Imam Mahdi tuan-tuan dan puan-puan, teori itu telah lengkap, teori itu telah pun ada dalam diri kita. Maka apabila sampainya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi dah menunggu kita tuan-tuan dan puan-puan, adalah proses practicality, mempraktikkan apa yang telah kita terima. Maka untuk kita capai kepada peringkat itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan. Imam Mahdi dah tunggu kita. Dah muncul ke? Dah muncul dah. Saya tidak lagi menceritakan soal muncul tak muncul, dia dah muncul dah. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang diri kita, diri tuan-tuan dan puan-puan, diri saya dan semua sekali. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita membawa diri kita kepada peringkat practicality. Maka apabila terima, kita haruslah menerima
kepada perkara-perkara atas dua situasi semata-mata. Terima, sama ada kita terima, kita laksanakan, atau kita terima, kita ambil itu sebagai pengetahuan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya yang akan datang kepada diri tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimana kita nak membezakan apa yang kita terima dengan apa yang kita tidak terima. Selalu datang dalam fikiran tuan-tuan dan puan-puan sedemikian. Maka hari ini saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama, tidak ada penolakan. Maka tidak ada persoalan-persoalan sedemikian. Apabila sebut saja soal penerimaan, perkara yang pertama tuan-tuan dan puan-puan kena lakukan, jangan ada penolakan. Boleh faham maksudnya apa? Sama ada baik atau buruk, jangan tolak, terima terlebih dahulu. Terimalah apa yang akan datang dalam hidup kita. Kerana apabila kita tidak dapat menerima apa yang datang kepada kita, kita akan cuba menolaknya. Maka kita tidak akan dapat tahu kapasiti yang kita miliki. Kita tidak akan dapat menilai keupayaan yang kita miliki. Kerana tanpa kita berada pada proses menilai diri kita, maka kita tidak akan dapat meletakkan posisi kita yang setepat-tepatnya untuk berada di hadapan Imam Mahdi. Kerana semua perkara berbalik kepada posisi, tuan-tuan dan puan-puan. Semalam saya dah ceritakan, dah jelaskan tentang peranan. Tetapi bila dah pegang peranan tersebut, ya, menjadi masyarakat, menjadi pembantu kepada Imam Mahdi, maka hari ini saya menceritakan bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai pembantu Imam Mahdi. Bagaimana? Adakah tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia nak menjadi pembantu Imam Mahdi? Jika tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia untuk menjadi pembantu Imam Mahdi, maka dengarkanlah apa yang saya sampaikan ini dengan sebaik-baiknya. Kerana ini adalah perkara yang akan tuan-tuan puan-puan perlu lakukan atas faktor kemunculan Imam Mahdi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, semua berdasarkan kepada kapasiti masing-masing. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, faktor penerimaan itu akan dapat menentukan di manakah posisi tuan-tuan dan puan-puan di hadapan Imam Mahdi apabila Imam Mahdi hadir pada saatnya. Saya beritahu sebelum ini tentang kapasiti nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi pembantu Imam Mahdi. Tapi persoalannya bagaimana nak dapatkan nilai-nilai tersebut? Apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai tersebut? Maka di sini faktor penerimaan akan menjadi perkara yang pertama. Sebab itu semalam saya terangkan pertama adalah penerimaan, terima. Jadi apabila maksud terima, bagaimanakah cara yang perlu dilakukan? Maka jangan ada penolakan. Jangan tolak apa yang hadir dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa yang hadir dalam hidup kita adalah satu proses menguji keupayaan yang kita miliki, keupayaan yang kita perlu lalui. Kerana daripada ujian-ujian tersebut, maka ia akan dapat mengeluarkan realiti kapasiti yang ada pada setiap individu. Ujian bagi saya kena terima, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kena lalui segala ujian. Apa yang saya tempuh dalam hidup saya adalah perjalanan hidup saya. Tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh mengambil alih tempat perjalanan hidup saya, kerana itu adalah ujian bagi diri saya. Maka begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan ada ujian hidup masing-masing. Jangan ada persoalan nak mengambil alih ujian orang-orang lain, kerana ujian yang Allah berikan adalah atas individu berdasarkan kepada usaha dan pelaksanaan ataupun penerimaan bagi diri masing-masing. Saya telah melalui satu sejarah hidup. Bagi yang mengenal saya, bagi yang telah memeriksa latar belakang saya, pasti menemui cerita-cerita hitam tentang diri saya.
cerita-cerita yang sangat menjengkelkan dan menakutkan kepada mereka-mereka yang tidak mahu berfikir untuk dekat dengan saya. Saya telah dicap dengan perkata-perkataan, dengan segala macam perkara-perkara yang akan membuatkan masyarakat menjauhkan diri daripada saya. Itu adalah ujian, itu adalah perkara yang perlu saya dan wajib saya terima. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita kena terima, jangan tolak. Maka bila saya terima apa yang telah saya lalui hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan dan menyampaikan kisah perjalanan hidup saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya menyatakan tentang persoalan Imam Mahdi, persoalan akhir zaman tidak akan terungkai daripada lidah saya, tidak akan terungkai daripada dada saya, kecuali saya mengambil posisi terima dan tidak menolak apa juga yang telah sampai dalam hidup saya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan hidup tuan-tuan dan puan-puan selama ini. Mulai daripada hari ini kita mula nak lakukan proses. Sebab saya baru nak bercerita tentang penerimaan. Macam mana nak buat ni penerimaan? Maka proses penerimaan adalah jangan ada penolakan. Kerana sesungguhnya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, yang telah Allah nyatakan berulang-ulang kali, sesungguhnya tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Maka ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebenarnya untuk apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Allah nak naikkan darjat kita. Darjat yang macam mana ya tuan-puan? Apa yang masukkan naik darjat? Bila dah naik darjat, dekatlah kita dengan yang paling tinggi di kalangan manusia di akhir zaman. Tak begitu tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham tak? Lepas tu suruh berfikir. Maka kita kena naikkan darjat kita. Kita kena naikkan posisi kita. Kalau katalah dalam satu bangunan lah, 7 tingkat bangunan, kita sampai ke kawasan tersebut, sampai ke bangunan tersebut, ketua kepada pemilik bangunan ataupun kalau dalam bangunan itu adalah sebuah syarikat, kalau bosnya duduk ke tingkat berapa, lah bos lah, maka mesti bos duduk tingkat atas sekali. Kalau tingkat 7, maka ada 7 tingkat bangunannya, maka tingkat yang ke-7 lah bos duduk di situ. Maka bos akhir zaman adalah Imam Mahdi. Ini bukan lagi persoalan kemunculan lagi, dia dah ada dah, dia dah duduk di tingkat yang ke-7. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita kena naik lah sampai tingkat yang ke-7. Maka darjat itu kita naik, mana naik tingkat satu. Kalau ada lift, Alhamdulillah. Tak ada lift, naik tangga lah kita. Tapi kalau tinggi macam KLCC tu tuan-tuan dan puan-puan, duduk ujung sekali, lift tak ada. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang saya katakan semalam. Sebut saja penerimaan macam nak mendaki Gunung Everest yang tinggi. Maka kita kena memahamkan keadaan segala-galanya dah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nak jadi pembantu Imam Mahdi bukan atas pemikiran sampai ke hati, kemudian kita meletakkan itu sebagai suatu impian. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh impian. Impian itu perlu ada dalam diri masing-masing. Tetapi nak jalankan itu tuan-tuan dan puan-puan, nak sampai ke situ, mesti ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Maka perkara yang pertama kita kena lakukan adalah terima. Jangan ada penolakan dalam apa juga yang datang dalam hidup kita. Kerana di situ, untuk kita lebih faham, buka lagi Al-Quran, ada lagi ceritanya. Apanya? Sesungguhnya Allah itu maha adil, dan Allah tidak meletakkan sebarang ujian kepada hamba-hambanya kecuali atas kadar yang dia miliki. Maksudnya apa juga yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan untuk menaikkan derajat kita, kita terima. Janganlah risau, sebab tidak ada ujian yang melebihi kadar atas kapasiti yang kita miliki. Maka ujian saya adalah pada kadar diri saya. Ujian tuan-tuan dan perempuan adalah pada kadar ujian untuk tuan-tuan dan perempuan. Dan daripada situ kita akan berada pada satu posisi bertepatan dengan ujian ataupun kadar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita.
Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham tak apa yang saya nak sampaikan di sini? Ini sangat penting. Kerana persoalan-persoalan yang selalu sampai dalam pemikiran kita adalah tentang perkara yang melibatkan bagaimana cara nak lakukan, bagaimana kita nak capai sesuatu. Maka masa Bayu berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan resepi-resepinya. Semalam ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Semalam dah kita sebutkan ya Imam Mahdi ahlan wa sahlan, berulang-ulang kali saya sebutkan, bermakna kita dah berada di depan dia. Tetapi hari ini saya nak bercerita tentang apa yang perlu kita lakukan bila kita dah ada di depan dia. Dah jumpa Imam Mahdi, nak buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya selalu bertanya dengan ramai kawan-kawan dan sesiapa yang saya jumpa dalam mana-mana taklimat. Mereka bercerita tentang kisah-kisah persoalan-persoalan yang melibatkan keimanan mereka. Mereka bercerita tentang kerinduan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Bila saya tanya dengan semua orang, kalau saya jumpa dengan 100 orang manusia Islam lah ya, ini saya masukkan orang-orang Islam siapakah yang dia nak jumpa? Sekiranya Allah berikan dia peluang dalam satu kehidupan dia lah, ya, daripada hidup dia, Allah bagi dia satu, macam kisah Aladdin yang 3 wish tu. Tapi ini bukanlah kisah Aladdin. Satu saja permintaan dia, satu wish saja. Siapakah yang beliau ingin temui jika diizinkan oleh Allah dalam hidupnya? Sekarang saya kata begitu. Mostly, kebanyakan, majority semua akan bercakap. Dan ini saya bercerita tentang pengalaman saya, teman-teman. Semua bila bercakap itu dengan sendu, dengan sedih, dengan rasa syahdu, jika diberikan peluang nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Inilah perkataan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga itu jawapannya. Tuan-tuan dan puan-puan nak jumpa siapa? Kalau dapat diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti jumpa Rasulullah kan? Maka balik kepada cerita tu tadi, apa kaitannya? Bila dah jumpa Rasulullah SAW, dah jumpa, tuan-tuan dan puan-puan nak buat apa lepas tu? Oh, saya nak cium tangan dia, saya nak pegang nak minta restu daripada dia. Ini antara jawapan-jawapan yang saya tanya, dan itu jawapan-jawapan yang yang saya terima daripada persoalan yang saya tanya kepada mereka. Dah jumpa, nak buat apa? Maka masing-masing akhirnya terpinga-pinga dan dia kata, ya tak ya juga takkan saya nak pegang tangan dia je, nak pegang, dah jumpa Rasulullah, nak pegang tangan Rasulullah. Rasulullah pun ada kerja lain yang dia nak buat. Maka perkara yang sama apabila sampai di hadapan Imam Mahdi, dah duduk depan Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan nak buat apa lepas tu? So, saya nak ikut Imam Mahdi, nak ikut je mana dia nak pergi. Adakah itu sebenarnya yang perlu kita lakukan apabila berhadapan dengan Imam Mahdi? Maka sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, ini dah masuk kuliah untuk jadi pembantu Imam Mahdi. Dah jadi kuliah untuk memastikan tuan-tuan dan perempuan tahu apa yang perlu dilakukan dalam diri masing-masing apabila berhadapan dengan Imam Mahdi. Bagaimana Tuan Pa boleh tahu cerita-cerita macam ni? Tak ada siapa pun bercerita tentang begini. Tak ada siapa pun pernah bercakap apa yang Tuan Pa cakap ni. Tuan Pa Bahasa Bayu belajar kat mana? Jumpa kat mana tentang kisah Imam Mahdi? Sini tuan-tuan dan puan-puan, nak cari kat mana lagi? Bila pergi kepada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan yang saya pegang, tak jumpalah apa yang saya ceritakan hari ini. Tidak dapatlah faham tentang apa yang saya cuba fahamkan kepada tuan-tuan tentang kisah perkara yang menjelaskan tentang kemunculan Imam Mahdi dan tentang peranan kita apabila sampainya Imam Mahdi. Maka jawapannya di sini. Dah berulang kali saya sebut. Tengok, saya tak pernah lepas kan, pegang aja. Sebab apa saya pegang? Ini perisai, ini jawapan, inilah segala-gala cahaya kepada segala-gala cahaya yang menerangi kegelapan. Kenapa kita nak berpaling daripada Al-Quran? Kenapa kita nak menolak sunnah baginda Rasulullah SAW yang telah menunjuk jalan kepada kita? Yang kita pergi cari guru yang kita tidak tahu menahu daripada hujung pangkalnya. Kenapa? Dah tentu-tentu guru sebaik-baik guru, sebesar-besar guru adalah baginda Rasulullah SAW, dan beliau telah pun meninggalkan kita sebesar-besar rahmat, sebesar-besar mukjizat untuk kita
menjadi pembantu untuk kita menjadi manusia yang dapat berada di posisi Imam Mahdi pada saat ini. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak faham tentang penerimaan, iaitu jangan ada penolakan. Kerana saya dah terangkan tadi, penerimaan tu ada dua: terima, tidak ada pelaksanaan; terima dengan pelaksanaan. Maka apa pun terima terlebih dahulu. Maka apa yang berlaku kepada para rasul, apa yang berlaku kepada para anbiya, mereka menerima, tuan-tuan dan puan-puan, segala macam ujian. Mereka tidak pernah menolak. Saat mereka menolak sahaja, maka walaupun dia seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan amaran, jangan sekali-kali engkau mengikuti kaum-kaum yang ingkar, kerana engkau juga akan dipertanggungjawabkan dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ni para rasul juga diberikan peringatan begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Baca dalam Quran ada. Nabi juga dipesan, diberikan peringatan. Maka di sini dalam soal itu tadi, kita kena terima apa yang telah Allah letakkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Gunakan akal fikiran yang sihat, bersihkan hati kita dan tenangkan hati kita, tundukkan hati kita, diri kita, rujuk kepada Al-Quran, maka dapat jawapan. Para anbiya, para rasul telah melalui proses yang sangat sukar dalam hidup dia, tapi dia terima walaupun tak masuk akal kepada manusia-manusia sezamannya. Mana mereka yang tidak menerima, Allah berikan lagi peringatannya. Siapa yang tidak terima? Contoh yang berlaku kepada kita di dunia pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tidak melakukan proses penerimaan khusus atas apa yang telah disampaikan, maka begitulah yang berlaku kepada kisah Nabi Allah Adam. Tidak menerima atas faktor yang telah ditetapkan, ingkar, maksudnya melakukan perkara yang telah ditegah oleh Allah. Jangan kau sentuh buah tersebut, yang lain kau nak makan, makanlah, nak buat apa, buatlah, tetapi jangan sentuh buah itu. Tapi apa yang berlaku? Dia tak terima perkara tersebut, kerana tidak disebut dengan perkataan tidak, tapi pelaksanaan itu telah berlaku, iaitu mengambil buah yang dilarang. Maka wujudlah kita di dunia pada hari ini. Ini bukan soal salah benar, tetapi untuk kita faham istilah persoalan penerimaan itu harus difahami terlebih dahulu. Ianya tidak boleh ada penolakan. Kisah yang kedua dapat saya nyatakan di sini. Buka Al-Quran lagi, bacalah kisah tentang Nabi Yunus. Apabila beliau menghadapi situasi penolakan daripada kaum-kaumnya, daripada masyarakat yang ada di sekelilingnya, lalu beliau merasa sedih. Beliau merasa dirinya telah dipinggirkan dan tidak dapat menahan sahdu-sahyu yang ada pada diri beliau. Beliau membawa diri keluar, membawa dirinya keluar daripada kaum-kaumnya. Dan dalam perjalanan beliau di atas laut, ditelan oleh ikan nun. Ada dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Lalu duduklah beliau seorang-seorang, tak mati, tuan-tuan dan puan-puan, duduk ditelan. Kerana itu untuk memberikan satu pelajaran, dan daripada situ barulah Nabi Allah Yunus melihat atas diri dia pengasingan lagi di dalam ikan nun. Kita asing-asing ada juga bilik rumah, ada peti ais, ada kipas, ada lampu, boleh makan. Nabi Allah Yunus duduk dalam ikan nun, tuan-tuan dan puan-puan, sunyi dalam tu, gelap, mana ada lampu, mana ada torchlight ke apa. Duduk sendiri di dalam perut ikan nun. Kenapa? Kerana menolak atas apa yang ada di sekelilingnya. Terima dulu. Selepas itu berlakulah proses penyucian diri kepada Nabi Allah Yunus, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tadi kembalikan semula kepada kaum-kaumnya. Baca ya Quran. Ini bukan kisah-kisah dongeng ya, bukan kisah-kisah mana-mana sumber-sumber yang pelik-pelik. Daripada Al-Quran ada kisah ini. Jadi perkara yang pertama telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa juga berbalik kepada persoalan tu, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan adalah
sentiasa menerima apa juga yang sampai dalam hidup kita. Jangan ditolak. Kenapa? Kerana bukan bermakna kita terima, kita kena laksanakan, ataupun kita kena terus buat apa yang kita terima. Ya, terima terlebih dahulu, kemudian daripada penerimaan itu tadi, maka di situ datang peranan akal. Sesuai tak sesuai, maka di situ datangnya tugas dan tujuan kita di dalam muka bumi, adanya sumber rujukan. Sebab itu ada Al-Quran, rujuk dengan Al-Quran, sesuai tak sesuai, boleh tak boleh buat. Tapi kalau kita tidak mahu terima langsung, macam mana kita nak rujuk dengan Al-Quran? Sebab kita dah tolak. Oh, ni cerita dia, boleh tak boleh, sesuai tak sesuai. Maka itu akan kita perolehi apabila kita terima terlebih dahulu. Maka tidak ada penolakan, mesti ada penerimaan atas apa juga perkara terlebih dahulu. Bila itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, bila itu berlaku, pertama sekali Imam Mahdi akan lihat pada wajah tuan-tuan dan puan-puan, dan dia akan tersenyum memandang wajah tuan-tuan dan puan-puan. Dia nampak aja tuan-tuan dan puan-puan, dia senyum aja, dan dia berdiri tegak di hadapan tuan-tuan dan puan-puan tanpa mengalihkan wajah dia memandang tempat yang lain. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nak tak keadaan macam tu berlaku? Kalau nak keadaan tu berlaku, maka itulah perkara pertama, praktikal yang pertama di dalam persoalan terima. Perkara yang kedua, kita bercerita dah terima tu, kita kena ada proses perubahan. Ni nak berubah ni, tapi kita bertanya, apa yang kita nak ubah ni sebenarnya? Ni cerita boleh lah Tuan Pal, ni ubah cara makan ke? Mungkin ubah cara makan lah tuan-tuan dan puan. Daripada makan tempe, ni kena makan keju kot. Adakah itu yang dimasukkan perubahan? Ataupun kalau sebelum ni saya pakai pakaian yang ketat-ketat, lepas ni saya kena pakai baju yang longgar-longgar, adakah itu perubahannya? Ni kena banyak mengkaji ni Tuan Pal. Banyak perubahan, berjuta-juta perubahan yang kena buat daripada kebiasaan ni. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya mengupas lagi. Saya tidak mahu tuan-tuan dan puan-puan teraba-raba di dalam kegelapan, kerana Al-Quran itu cahaya yang akan menjelaskan, yang akan menerangi kegelapan. Jadi kalau saya bercerita saja, tuan-tuan dan puan-puan kena ada perubahan, tuan-tuan dan puan-puan kena melakukan perubahan, kena hijrah, tapi tak bagi peta hijrah ke mana. Nak hijrah ni, kena hijrah pergi daripada Malaysia, kita kena hijrah katalah ke Kota Mekah contohnya lah. Tapi saya tak bagi jalan, saya tak bagi contoh untuk ke sana. Macam mana tuan-tuan nak pergi? Ataupun saya sebut satu tempat, tuan-tuan kena hijrah sekarang, tunggulah depan saya, Tuan Pal sebut hijrah nak ke mana ni sebenarnya? Jadi saya kena beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada laluan dia, mesti ada cara dia. Hijrah ni macam mana? Perubahan apa yang kena buat ni? Maka inilah yang akan saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan keliru. Jangan kita sekadar bercakap tapi kita tidak tahu apa hujung pangkal yang kita nak lakukan. Maka perubahan adalah perkara yang kedua untuk kita berada dan kita bersama dengan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi dah muncul. Tadi yang pertama dia senyum, dia tak berubah, pandang kita dia senyum. Kalau yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita dah melakukan perubahan, dia akan pegang bahu kita, dan dia yang akan sebut kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita ya, dia. Ahlan wa sahlan ya saudaraku. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni bergegar ni sebut ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi, ahlan wa sahlan ya Imam Mahdi. Kita sebut, ini dia sebut kat kita. Macam mana tu? Ahlan wa sahlan. Kalau nama Tuan Hadi lah contohnya, ahlan wa sahlan Tuan Hadi, apa khabar? Tak nak ada dengar macam tu. Itu berlaku kali yang kedua selepas penerimaan. Kalau tak terima, tak dapat yang tu. Ahlan wa sahlan ya Encik Aziz, ahlan wa sahlan ya Encik Osman Comel, contohnya. Semua ada panggilan masing-masing, dipanggil, disebut, dilafazkan nama masing-masing oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi kenal tuan-tuan dan puan. Macam mana? Tak nak? Ya Allah, siapa tak nak Tuan Pal? Semua Tuan Masa Bayu saya nak. Kalau nak tuan-tuan dan puan-puan,
buatlah perubahan. Apa perubahan dia? Ini yang saya nak beritahu, iaitu berubahlah daripada satu kepada kosong. Apa pula ni cerita daripada ubah satu kepada kosong? Maknanya kita ubahlah segala perkara-perkara yang buruk dalam hidup kita kepada perkara-perkara yang baik di dalam pelaksanaan kita nanti. Ubah diri. Saya bukan suruh ubah makan daripada makan tempe, ubah kepada makan keju. Tetapi ubahlah yang paling kecil sekali, yang paling dasar sekali. Ubah apa yang ada di dalam hati kita, daripada melihat keburukan kepada melihat segala-galanya adalah kebaikan daripada Allah yang tidak berlaku sia-sia. Itulah perubahan yang pertama yang perlu ada dalam diri kita. Apa yang kita nak buat ni? Itulah kunci dia. Itulah kunci yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Saya takkan putus-putus bercakap kecuali kita tidak berbincang tentang soal Al-Quran, tidak berbincang soal Allah. Itu saya tak bercakap. Tapi kalau berkata, menyampaikan persoalan berbalik kepada hubungan kita dengan Allah, saya akan terus bercakap dan saya akan sentiasa memegang Al-Quran untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sampaikan dan sampaikan dengan nyata. Maka apakah yang nyata? Di sini kena ubah terlebih dahulu. Jangan ganggu pemikiran. Pemikiran dah tak ada kena-mengena dalam soal perubahan. Pemikiran adalah proses yang lain. Akal dah tak ada kena-mengena lagi dalam soal perubahan. Kerana akal bersedia, akal sentiasa menanti untuk melakukan arahan daripada hati. Maka apabila satu dan kosong yang saya maksudkan, ubahlah diri itu daripada satu kepada kosong. Melihat setiap sesuatu caranya bagaimana, maka apa yang dapat saya nyatakan sebagaimana dalam Al-Quran, lihatlah sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang Allah jadikan itu sia-sia. Maka ubahlah daripada melihat sesuatu itu yang ada di hadapan mata kita, di sekeliling kita itu sia-sia. Melihat apa juga keburukan-keburukan yang ada di depan mata kita, maka lihatlah daripada setiap keburukan itu sesungguhnya adalah kebaikan-kebaikan yang bagi orang-orang yang mahu berfikir. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang diperlukan oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam persoalan berubah. Perubahan, hijrah. Hijrahkan hati kita daripada satu kepada kosong. Bawa diri kita kepada proses-proses yang sentiasa berkeyakinan, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha-maha adil di dalam mengaturkan segala perkara ke atas hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tidak ada satu perkara, satu makhluk sekecil-kecil makhluk yang tertinggal atas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perubahan itu perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Nak tunggu Imam Mahdi memanggil kita dengan sebutan nama kita, panggil apa khabar Osman Comel contohnya, tak nak. Kalau siapa yang nama Osman di sinilah, tak mau ke begitu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia hanya perlukan lakukan perubahan satu ni saja, maka yang lain tu akan mengikut secara total. Ubah nukleusnya, maka ubahlah segala-gala yang lain. Apabila nukleusnya itu hitam, maka hitamlah segala-galanya. Apabila nukleus itu putih, maka putihlah segala-galanya. Apa dia? Di sini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bukan nak suruh ubah makan ke, ubah apa ke, automatik tuan-tuan dan puan-puan akan tahu apa yang perlu makan. Kalau sebelum ni makan rasanya makan tu sesuai tak sesuai, apabila ubahkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan akan mula merujuk dengan akal, maka akal akan memberikan jawapan sesuai atau tidak sesuai, boleh atau tidak boleh, ataupun bagaimana cara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Maka perubahan itu akan datang secara automatiknya dalam diri masing-masing. Ubah di sini, maka ubahlah segala persoalan-persoalan dalam hidup kita untuk kembali kepada realiti.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, susah sangat ke? Senang kan? Cuma 1 dan 0 aja. Cuma nak tukar daripada 1 kepada 0. Kosongkan hati kita. Nanti ada lah lain kata, kalau ada kosongkan tuan-tuan, dah tak ingat Allah lah tu nanti. Bolehkah kita lupakan Allah? Dah awal-awal dah kita ada persoalan penerimaan, ini pelaksanaan, perubahan yang perlu kita lakukan. Saya berkisah tentang perubahan yang perlu lakukan untuk menjelaskan tentang penerimaan tadi. Maka kosongkan hati kita, yakni dia bersih macam lantai yang putih bersih, tidak ada satu titik pun hitam debu di atasnya. Maka dia akan bersinar, bercahaya jauh, bercahaya lah lantai tu. Tengok habuk, satu habuk pun tak ada. Maka sebegitulah hati-hati mereka-mereka yang menjadi pembantu-pembantu kepada Imam Mahdi. Balik bayangkan hati Imam Mahdi berapa punya bersinar, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana proses yang pertama yang datang kepada para anbiya, dan khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah dibelah, dicuci, dibersihkan hatinya terlebih dahulu secara fizikal dan secara jiwanya, kalbunya tu ubah di situ. Perubahan hati adalah asas kepada persoalan perkara nombor 2 pada topik hari ini. Tuan-tuan dan perempuan tidak akan dapat melakukan apa-apa, tidak akan dapat melakukan perubahan bagaimana sekalipun jika di sini tidak ada perubahan. Dan itu adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita sentiasa berada di samping Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kawan baik, jadi kawan rapat yang disayangi, yang disukai, yang dicintai oleh Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan. Macam mana apa yang telah saya jelaskan? Ada tak dalam Quran betapa hati-hati mukmin itu disatukan? Hati-hati mukmin itu akan digabungkan dengan kekuatan seumpama besi, kepingan-kepingan besi yang tidak mampu, yang tidak mampu dileburkan, tidak mampu ditembusi oleh kebatilan. Kalau dah hatinya bersih putih, bersih seputih-putihnya, sebesar halus debu hitam, akan sangat-sangat jelas kelihatan. Kalau putih seputih-putihnya, tuan letaklah warna apa pun atasnya, walaupun kecil sekalipun, akan sangat jelas, akan sangat nyata. Maka begitulah proses membersihkan hati, merubah hati daripada 1 kepada 0. Itu perkara kedua yang tuan-tuan dan puan-puan. Masa pun berjalan ni. Perkara yang ketiga dalam practicality yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita. Setelah yang pertama, masuk yang kedua adalah bagaimana nak berfikir, tuan-tuan dan puan-puan. Itu persoalan yang akan sampai kepada saya. Tuan Pal suruh berfikir. Dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah nyatakan berfikir berulang-ulang kali. Maka jangan lagi mempertikaikan persoalan akal akan menyesatkan. Yang bercakap itulah yang akan menyesatkan. Kerana yang tak gunakan akal lah yang akan menyesatkan manusia. Yang tak gunakan akal lah yang akan sentiasa menyebabkan huru-hara di atas muka bumi. Kenapa benda itu masalah berlaku? Tak gunakan akal. Maka orang-orang yang tidak berakal, yang tidak mahu menggunakan akal, itulah musuh-musuh yang sebenar-benarnya perlu kita elakkan. Jadi persoalannya hari ini, macam mana nak gunakan akal ya? Macam mana nak gunakan akal sebenarnya? Apa tekniknya? Okey, saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Akal adalah faktor yang ada hukum dia, ada aturan dia.
dia ada 4 proses daripada akal sampai kepada proses yang akan melaksanakan nanti. Apa dia? Bila sebut saja akal, maka apabila itu sampai, satu pada akal, kosong kepada hati. Boleh faham tak ni tuan-tuan dan puan-puan? Satu kepada akal, kosong kepada hati. Apabila datang persoalan berfikir, maka kosongkanlah hati terlebih dahulu. Jangan ganggu akal untuk berfikir. Lepaskanlah segala peranan-peranan yang ada untuk membuatkan analisa, untuk membuatkan penilaian, untuk mendapatkan informasi-informasi apa sekalipun. Serahkanlah kepada akal satu, yakni total. Jangan ganggu. Jangan ganggu akal dalam apa juga keadaan. Maka di situ akal akan dapat melakukan tugasan secara maksimal. Sebab kita selalu bersangka-sangka, boleh tak boleh, ini tak boleh, caranya boleh tak boleh. Itu bukan akal ya tuan-tuan dan puan-puan. Bila itu datang dalam diri kita, itu bukan akal, itu hati sebenarnya. Itu adalah pernyataan daripada hati kepada akal. Dia berbolak-balik bertanya jawab dengan akal kita. Bila kita sedang berfikir sesuatu, bila sebut saja pernyataan boleh atau tidak sampai kepada diri kita, kena faham ya. Apabila kita sedang membuat satu, kita akan tanya terlebih dulu pada diri kita, boleh atau tak boleh. Maka apabila itu sampai, yang berkata boleh atau tidak boleh, itu bukan daripada akal. Ingat ya, itu adalah daripada hati. Hati yang akan mempersoalkan. Akal tidak ada switch boleh, switch tidak boleh. Akal default dia, kalau dalam sistem dia panggil default, factory default lah. Kalau tuan-tuan perempuan beli telefon, dia panggil default, factory default. Berarti setting tu dah standard. Setting yang standard kepada akal adalah ya. Akal sentiasa menyatakan ya, dia tidak akan mengatakan tidak. Tidak ada la, ya sahaja. Maka apabila itu berlaku, kenapa saya nyatakan akal sentiasa satu, pada saat itu hati kena kosong. Serahkan bulat-bulat kepada akal. Jangan kita mempertikaikan peranan akal di dalam saat yang ketiga ni tadi, peringkat yang ketiga ni tadi. Maka akal akan memberikan segala perkara, analisa. Kenapa? Kerana dia tidak ada emosi. Akal tidak ada emosi di sini. Maka dia akan memberikan analisa berdasarkan kepada practicality, reality, dan ianya adalah sesuatu yang mempunyai pembuktian yang tidak boleh kita ambil sebagai satu perkara penafian. Boleh jelas tuan-tuan dan puan-puan, faham tak ni? Maksud saya, kosong di sini, satu di sini. Dalam saat akal, kena faham ya, dalam saat akal sedang memikirkan sesuatu, jangan ganggu dia. Jadi untuk memudahkan pernyataan saya ini, untuk memahamkan tuan-tuan dan puan-puan, artinya sentiasa meletakkan proses boleh dalam setiap perkara. Sama tak tadi dengan perubahan? Tadi saya kata perubahan, bersangka baik, sentiasa bersangka baik, sentiasa meletakkan perkara-perkara kebaikan. Apa yang berlaku buruk, ya Allah, ada hikmahnya ni, kenapa berlaku begini, yang saya katakan tadi kan. Maka peranan yang begitu hanya mampu dilakukan oleh akal, bukan oleh hati. Maka untuk mendapatkan proses bersangka-sangka baik itu, kita bersihkan hati. Itu yang saya katakan, bersihkan hati, clean, tak ada apa-apa, serahkan bulat-bulat kepada akal. Maka akal akan meletakkan segala-gala perkara kepada kebaikan. Tidakkah mahu berfikir apa yang telah diberikan? Tidakkah mahu berfikir tentang apa yang telah Allah tunjukkan? Berjalanlah di atas muka bumi, kerana setiap tapak yang kamu pijak, di situ pernah ada peradaban orang-orang yang lebih hebat daripada kamu. Kalau kita nak berfikir, maka setiap waktu itu Allah suruh kita berfikir. Maka maksudnya apa? Dominan fikir itu perlu total. Jadi kita kena letakkan posisi satu kepada fikiran kita untuk melengkapkan proses yang ada 4: akal, fikir, ikhtiar, usaha.
saya tak dapat nak menyambung yang akal fikir ikhtiar kerana panjang sangat. Saya hanya bercerita tentang fundamental dia. Kalau tadi dah dijelaskan dalam peringkat yang kedua, fundamental dia apa? Perubahan apa? Perubahan hati. Tapi bila masuk kepada persoalan tentang akal, apa fundamental dia? 1 dan 0. Hati kosong, akal mesti 1 sepenuhnya. Kerana dalam Al-Quran, perkara tersebut yang saya nyatakan sangat-sangat jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kan macam mana nak gunakan akal sekarang ni, iaitu gunakan akal dengan sentiasa defaultkan akal kita tutup kepada hati kita, jangan ganggu lagi, yakni apa juga sampai kepada kita sentiasa berfikir boleh. Ni Tuan Pal, ni boleh buat tak? Boleh. Ni boleh berlaku, boleh jadikan niat? Boleh. Apa yang tak boleh? Jadi tidak ada pernyataan boleh atau tak boleh dalam istilah akal, kerana akal hanya pegang default value dia tak ada switch, tidak, dia hanya switch boleh. Saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan satu kisah saya tentang akal ni. Saya lah, saya tak nak kisah orang-orang, saya tak tahu orang cerita macam mana. Suatu saya di Johor, waktu itu saya ada pusat sains saya sendiri, saya ada pusat ada bangunan saya sendirilah, ya. Saya ada staff saya ada researcher, saintis yang bertugas, yang juga yang pelajar-pelajar saya sendiri. Waktu itu saya bersama dengan saya masih di bawah Jabatan Perdana Menteri di JPM, masih lagi di bawah Pak Lah waktu itu sebagai penasihat dalam bidang sains dan teknologi. Jadi saya setelah Pak Lah turun daripada jawatannya, maka saya telah pun diminta untuk menyerahkan ataupun memberikan satu penjelasan kepada Perdana Menteri yang baru. Waktu itu naiknya Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Maka saya telah pun bertemu dengan beliau. Selepas Pak Lah turun, saya kena beradab dengan beliau sebab saya di bawah JPM. Jadi saya kena pergi beradab dengan beliau. Adik saya telah beradab dengan Datuk Seri Najib Razak, tak kurang dalam 50 minit kami berbincang. Jadi selepas itu beliau telah menghantar pasukan baru, sebab saya dah tak terlibat lagi dengan Perdana Menteri yang baru kerana saya terlibat dalam program dengan Pak Lah. Maka saya telah diminta oleh beliau untuk membuka pejabat saya, pusat kajian saya kepada grup baru. Maka datanglah grup baru ni. Ini kisahnya panjang tapi saya nak ringkaskan, tak nak cerita yang lain-lain tu. Mereka datang, dan datang itu semua adalah mereka termasuk penasihat sains yang terbaru Malaysia, ya. Dan 13 orang. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Mereka ni semua profesor-profesor. Saya tak nak sebutlah universiti tu sebab kalau sebut nanti kena saman pula saya. Okay. Jadi mereka ni daripada beberapa universiti, beberapa jabatan-jabatan, orang-orang besar daripada pusat-pusat kajian sains di Malaysia, jabatan-jabatan kerajaan. Tahu apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Mereka masuk, mereka datang dan mereka melihat, mereka tak faham apa yang saya bangunkan. Tapi benda tu wujud. Benda tu ada di depan mata, nampak mesin, nampak segala macam yang saya bangunkan. Dan salah seorang itu telah menyatakan dengan mudah di hadapan yang ramai dengan mengatakan apa yang saya buat sebenarnya tak boleh. Apa yang saya cakap ni semua ni tak boleh, cakap je tapi tak boleh buat sebenarnya. Lalu saya berkata kepada beliau, Prof, kalau tak boleh, ni depan mata ni yang ada ni semua apa? Maka sindrom penafian, tak boleh terima tadi tu, yang pertama dah ada pada diri dia. Ni profesor ni, bukan saya tak kenal, saya kenal. Dan akhirnya kerana tak tahan, saya pun ada limit, saya jawab dan saya beritahu kepada beliau, Prof, sebenarnya bukan tak boleh, tapi Prof tak tahu. Kalau Prof tahu, semua benda kita boleh buat. Dan wajah dia berubah. Semenjak daripada itu, beliau telah menjadi musuh yang sangat hebat di dalam kehidupan saya sampai hari ini. Tapi saya tidaklah niat nak menjadi musuh pada dia, tuan-tuan dan puan. Ini nak bagi contoh. Jangan kita letak hukuman kepada perkara yang kita tidak tahu. Bukan kita tak boleh. Maka dalam aspek akal, dia adalah persoalan boleh setiap perkara. Kerana Allah dah berikan kita akal untuk tugasnya melakukan kajian, melakukan proses penilaian-penilaian atas apa yang ada di sekeliling. Lebih-lebih lagi telah Allah sediakan Al-Quran di dalam hidup kita. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan,
untuk saya melengkapkan, menjelaskan supaya mudah untuk tuan-tuan faham. Cerita tadi, cerita sebelum-sebelum ni, kisah dengan profesor dan sebagainya adalah untuk menjelaskan bahawa manusia telah Allah anugerahkan dengan akal yang sifatnya adalah sentiasa akur, sentiasa sentiasa enggih di dalam melaksanakan apa juga perintah. Jadi apabila datang kepada tuan-tuan dan perempuan persoalan boleh atau tidak boleh, ingat masa Bayu dah berpesan, itu bukan datang daripada akal, itu adalah datang daripada hati. Berarti hati belum bersih lagi, belum lagi kosong. Ya, kosongkan hati, baru akal akan dapat berfungsi secara totalnya. Maka kosong hati tadi dah saya jelaskan, satu kepada akal. Nampak tuan-tuan dan perempuan? Boleh ikut? Kalau tak boleh ikut, tanya dalam grup Telegram nanti. Ya, kita berbincang dalam Telegram, buatlah berbahas dalam tu, insya-Allah saya ada masa saya akan jawab. Itu yang keberapa? Ketiga. Maka masuk yang keempat adalah tentang pelaksanaan. Tapi sebelum tu, sebelum masuk yang keempat, saya nak tambah sikit. Apa yang berlaku pada Imam Mahdi kalau kita dah ada yang ketiga? Tadi dia dah sebut nama kita. Dia dah panggil kita Osman Comel, dia dah panggil kita Hadi, dia dah panggil kita Abu, dah panggil kita Ahmad, apa khabar? Dia yang bercakap dengan kita, bukan kita bercakap dengan dia. Dia yang sapa kita dulu, bukan kita sapa dia lagi dah. Itu kalau nombor dua. Nombor tiga macam mana pula? Tuan Pal kalau dah satu di sini, maka dia akan bercakap dengan kita. Imam Mahdi akan cakap pada tuan-tuan dan perempuan, nak tak menjadi pembantu saya? Tu dia tuan-tuan dan perempuan. Macam mana? Bukan nak minta lagi dah ni. Offer datang. Offer sampai. Offering letter. Ni bukan surat minta kerja. Ni cerita sebelum ni kita nak minta, ya Allah dapatkanlah aku jadi pembantu Imam Mahdi, aku jadi pembantu Imam Mahdi. Masuk nombor 3. Imam Mahdi bagi surat offer. Tuan Osman Comel, ni saya malu nak bertanya ni, malu nak bercakap dengan tuan. Kenapa pula tuan Imam? Apa pula malu? Ya Allah, saya yang rasa sebab ni tak tahu nak cakap apa. Tak, saya yang rasa malu ni sebab saya nak, tak tahulah sama ada tuan Imam Osman Comel setuju tak setuju. Saya nak tawarkan supaya tuan Osman Comel boleh tak jadi pembantu pada saya. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Itu nombor 3. Imam Mahdi beri surat tawaran jadi pembantu. Allah, kita dah cakap tahu dapat borang jadi pembantu Imam Mahdi pun susah nak dapat. Tak dapat duduk lambai-lambai ujung jari pun alhamdulillah, ya Allah. Tak dapat lambai duduk tengok lambai-lambai bumbung pun alhamdulillah, bumbung rumah Imam Mahdi. Tapi ni ya Allah ya Rahman, Imam Mahdi bagi sorong surat, dia yang bagi, bukan pakai PA dia pun tidak, pakai sekretari pun tidak, pakai pegawai pun tidak. Dia datang, ni Osman Comel, Encik Osman Comel, Tuan Osman Comel, inilah dia surat tawaran daripada saya. Kalau bersetuju, tengok dulu ya, baca dulu syarat-syarat dia, kalau setuju sign, dan ini jawatan-jawatan yang sedia yang boleh dilakukan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rasulullah. Perkara yang keempat, lama-lama sangat nanti kita asyik masuk, nikmat sangat lah rasanya. Belum jumpa lagi, baru dapat kisah, baru dapat jalan dah rasa ya Allah sonok-sonok. Macam itulah yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah ni, Jadi masuk kepada perkara yang keempat, pelaksanaan. Yelah tuan-puan, macam mana nak melaksanakan ni? Ni dah kisah dah tuan-tuan dah cakap dah dapat surat ni, dah dapat surat. Nak laksanakan ni macam mana sebenarnya? Macam mana nak laksanakan ni? Apakah perkara yang perlu kami lakukan? Apa yang perlu dibuat? Maka tuan-tuan dan puan-puan, pun dalam Al-Quran, jawapan tu bukan saya nak reka-reka. Saya takkan cerita-cerita benda yang tak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Saya tidak akan buka cerita-cerita yang tidak ada kena-mengena dengan sunnah Nabi. Maka pelaksanaan itu adalah 2 tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah 2-2. Jangan lepas daripada diri kita. Apa pun yang kita buat, hablum minallah
hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah jangan sekali-kali kita putuskan. Apa juga situasi dia, apa juga suasana dia, macam mana pun yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi, jangan diputuskan tali Allah Subhanahu wa taala dalam diri masing-masing. Nak buat kerja, nak buat tanggungjawab, nak buat apa, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhirkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita menghadapi kesukaran, la haula wala quwata illa billahil azim. Bila kita tidak mampu melakukan dan kita merasa kekurangan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak lagi tuan-tuan dan puan dalam Quran ada, semua ada tu, iaitu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah adalah pelaksanaan yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh langsung kita lafazkan atas apa juga suasana, melainkan itulah kita, itulah diri kita, itulah pelaksanaan kita, itulah iman kita, itulah diri kita. Wa imma datang 1 juta bilion seluruh manusia yang datang menghambat kita, datang untuk mengganggu kita, datang untuk meletakkan kita dalam keadaan yang sukar macam mana sekalipun, hubungan dengan Allah jangan sekali-kali kita putuskan. Jangan kita lepaskan hubungan kita dengan Allah, kerana itulah pelaksanaan yang perlu kita lakukan dalam saya menjelaskan topik pada hari ini, iaitu berpeganglah kepada tali Allah, berpeganglah kepada Al-Quran, jauhikanlah daripada tagut-tagut, jauhilah diri kita daripada mereka-mereka yang menjauhkan kita daripada Allah, mereka yang duduk dalam bersangka-sangka, mereka yang suka mengadakan puak-puak atas perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Maka jauhkanlah diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pelaksanaan kita adalah hablum minallah yang pertama. Boleh faham? Boleh faham ya? Masa tak cukup ni. Maka perkara yang kedua, pelaksanaannya ada dua. Pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Maka pastikan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tanggungjawab kita di atas muka bumi. Apa yang kita lakukan, jangan lupa ia ada bahagian kepada yang lain. Apa yang tuan-tuan dah lakukan dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, maka lakukanlah perancangan daripada sekarang. Buat apa dia, macam mana pelaksanaan dia, Tuan Man Sabayu. Maka pelaksanaannya adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, ya, untuk negara kita, untuk wilayah yang lebih besar dunia, dan semua makhluk-makhluk yang ada adalah mereka-mereka yang memiliki bahagian atas apa yang kita miliki. Jangan tinggalkan peranan-peranan tanggungjawab itu kepada pihak yang lain. Ambil tanggungjawab tadi kita sendiri. Oh, saya nak menghadap Allah saja. Itu hablum minallah, dah saya jelaskan. Hablum minan nas, fardu kifayah. Jangan sekali-kali ditinggalkan, kerana fardu kifayah itu dibawa dengan jelas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakmurkan muka bumi. Berulang-ulang kali telah Allah minta kita fahami, kita laksanakan di dalam Al-Quran. Jelas kemakmuran, keharmonian, kemakmuran dan keharmonian kesejahteraan. Dan jangan jadi manusia-manusia fasik, kufur, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan di antara sesama manusia, yang menggondolkan hutan-hutan tanpa sebab yang jelas kenapa ia perlu dilakukan. Segala-galanya itu berbalik kepada pelaksanaan peringkat yang keempat, iaitu hubungan kita dengan sekalian makhluk. Jangan diputuskan. Maka itulah pelaksanaan yang perlu kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Hubungan kita dengan Allah hendaklah kita laksanakan. Jangan ubah lagi. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah adalah hablum minallah. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu Rasul kepada Allah. Dia melaksanakan tanggungjawab di atas muka bumi. Hablum minan nas. Kerana Nabi Muhammad SAW menunjuk cara bagaimana hablum minan nas itu dapat kita laksanakan dalam hidup. Maka inilah yang saya maksudkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa berjalan ni, tak cukup masa dah ni.
makin menarik saya nak cerita sebenarnya. Banyak lagi saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi minta maaf lah, tengok jam dah lebih 1 jam, jadi saya tak dapat nak sambung lagi. Tapi apa yang dapat saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, merangkumkan semua cerita-cerita ini, melengkapkan cerita-cerita ini, bila masuk pada peringkat yang keempat, kalau tadi Imam Mahdi dah mengambil surat berikan tawaran kepada kita, maka apabila sampai pada peringkat yang keempat, hablum minallah dan hablum minan nas adalah pelaksanaan, maka Imam Mahdi akan menyatakan kepada kita, wahai saudara Osman Comel, sesungguhnya dengarkanlah pernyataan aku sebagai Imam Mahdi, sebagai pemimpin yang Allah letakkan di atas muka bumi. Dengarkanlah, aku akan menjadi saksi buat dirimu di hadapan Allah untuk menyatakan kebenaran engkau adalah umat Muhammad yang Allah akan letakkan dan akan diterima oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya. Aku akan menjadi saksi kepadamu, wahai Tuan Osman Comel, di hadapan Allah di padang mahsyar. Tu dia perempuan. Saya bercerita pun meremang benda rumah saya ni. Sejuk pula tiba-tiba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi akan menjadi wakil, menjadikan diri dia bawa diri dia akan menjadi pihak yang menjadi saksi kepada Allah tentang apa yang telah kita lakukan, dan menerima kita dan menyatakan kita adalah umat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Semoga cerita ini dapat membuka diri kita jauh lagi, memahamkan lagi betapa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih cinta Rasulullah kepada kita. Tidak ada soalan-soalan penolakan, tidak ada soalan tidak lagi dalam hidup kita. Maka terpulang kepada kita, sama ada kita ingin melakukan atau tidak melakukan, tanyalah diri. Dan nasihat masa bayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, janganlah lagi kita mengambil kebatilan, ambillah kebenaran yang akan dan sedang yang telah dibawa oleh Imam Mahdi untuk kita semua. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi esok hari. Saya Masa Bayu.